Okey, saya nak sebut beberapa hal. Pertama, kadang-kadang bila orang kena tekanan, dia terasa macam dia nak bunuh diri, ataupun bukan nak bunuh diri, aku ni mati lebih baik lah kot. Misalnya kadang-kadang tu masalah banyak ni. Hai, kenapa lah aku nak, kalau aku mati lah aku ni. Sebenarnya setakat perasaan dia macam tu bukan teruk lagi. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan tentang Maryam apabila dia mengandungkan Nabi Isa alaihissalam, dan dia tahu bahawasanya kaum dia akan kutuk dia. Bukan dia menyesali apa yang Allah bagi, tapi dia kata Allah tuntulah. Dia kata qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Dia kata ya laitani mittu qabla hadha, alangkah baiknya jika aku mati sebelum daripada ni, wa kuntu nasyan mansiya, aku dilupai. Sebab apa? Dia rasa dia tahu dah apa benda yang nak mari kat dia. Tapi bukan dia bunuh diri, tapi lintasan perasaan dia, mati lebih baik kot kalau macam ni, kan? Itu Allah rakamkan perasaan dia tu di dalam Al-Quran, dan Tuhan tak mencemuh dia. Kerana manusia ni biasalah, bila dia ada tekanan, dia ada lintasan perasaan kemanusiaan dia yang ajal, yang tunggu-poh-gapoh. Hatta Allah Subhanahu Wa Taala kata pada Nabi, fala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Barangkali engkau ingin memusnahkan dirimu di atas apa yang mereka buat itu jika mereka tak beriman dengan apa yang dengan Quran ini, kerana kau sedih dengan perbuatan mereka. Kata para ulama tafsir, yakni barangkali ada perasaan Nabi macam biarlah musnahlah diri ni. Bukan Nabi nak bunuh diri, tapi rasa bila tertekan tu, rasa frust manusia ni. Baqi'un nafsaka tu yakni muhliku nafsak, kau musnahkan dirimu. Tapi Nabi tak musnahkan diri dia, tapi Allah kata hal itu timbul di dalam perasaan manusia. Sehingga Nabi SAW dalam hadis Nabi kata, wa idza aradta biqaumin fitnatan faqbidni ilaika ghairal maftun. Apabila kau nak jatuhkan fitnah pada satu kaum, matikanlah aku padamu sebelum daripada aku ini diuji dalam hal itu. Kerana manusia ini itu di lintasan untuk mati apabila mengenangkan hal-hal yang dia tidak mampu menghadapinya. Normal. Kita jangan duk kata dia ni iman dia lemah. Walaupun Nabi SAW kadang-kadang nasihatkan kita dalam hal ini, Nabi kata, kita remind dia bila kita kata mati, aku mati lebih baik kot, tapi kita mengingat balik, kalau tak mati lagi boleh lagi beramal, dapat lagi pahala, mudah-mudahan lagi dapat masuk syurga. Kita remind. Nabi kata la yatamanna ahadukumul mauta imma muhsinan fala'allahu yazdad wa imma musian fala'allahu yasta'tib. Jangan satu, dalam hadis Bukhari, jangan satu orang kamu tu nak mati ni, duk fikir bila ada masalah fikir nak mati. Jika dia orang baik, boleh jadi harap-harap dia tambah lagi amalan dia. Jika dia orang buruk, dia buat buruk, mudah-mudahan dia bertaubat dengan apa yang telah dia buat. Jadi Nabi remindkan kita, sebenarnya dia benda ni, dia bukan benda main hukum umum ni. Kita kena masuk ke dalam perasaan dia, masuk ke dalam perasaan orang itu. Sebab tu mendalami perasaan orang tu, tak sama case by case yang berlaku ni. Ada orang yang kemurungan, apabila dia patah balik, dia fikir bahawasanya macam mana aku boleh murung benda tu, kan? Ada contoh kawan dia murung, isteri dia meninggal, kita sedih lah semua orang bila isteri meninggal, kurung diri, tak mau apa-apa semua, kan? Macam cerita Kasih Selamat lah, kan? Tapi akhirnya kemudian dia dapat keluar, dia berkahwin, jumpa dia, orang kata dia alhamdulillah lah, tak apalah yang lepas tu ni dapat yang ni. Dia lagi macam lebih gembira pula dengan isteri yang baru. Sebab kerana hari tu yang dia kurung diri tu, dia rasa tak nampak dah, hidup ni banyak ni saja. Banyak ni saja. Sebab itu Nabi SAW ajar kita, dia nak release perasaan nak pergi pada bunuh diri ni. Nabi SAW kata la yatamanniyanna ahadun minkumul mauta, jangan seseorang kamu itu bercita-cita untuk mati li durrin nazala bih, disebabkan mudarat yang terkena pada diri dia.
Bila dia terkena mudarat ataupun terkena bala, dia nak mati, aku nak pergi bunuh. Nabi kata jangan. Fa in kana la budda mutamanniyan lil maut, kalau tak boleh juga memang teringin nak mati lah, Nabi kata falyaqul maka hendak dia kata Allahumma ahyini in Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairul li, ya Allah hidupkanlah aku selagi mana hidup itu baik untuk aku. Wa tawaffani idza kanatil mautu khairul li, dan matikanlah aku jika sekiranya maut itu lebih baik untuk aku. Jadi dia pergi pada perasaan yang berlonjak pada dia. Dan satu hal yang kita kena ingatkan, kadang-kadang manusia ni apabila dia tertekan, salah satu sebabnya kerana dia tak ada orang dia nak berbicara dengannya. Nak cakap dengan orang ni tak faham, dapat jumpa orang agama ni pula, contohnya bukan semualah kan, dua habak kata masuk neraka, hampa semua kan, lagi masalah. Dia perlu perasaan ni apabila dia tertekan, dia perlu satu pihak untuk dia rilis dan sudi mendengar. Itu yang orang pergi jumpa kaunselor pun, dia bukan selesai masalah pun, masalah tu main dalam kepala dia bawa balik pula masalah tu di rumah dia sebagai awal lah kan. Tapi agama ajar benda lain pada kita. Agama bukan larang kita cerita pada orang untuk bermusyarat. Agama mengajar tentang doa. Agama mengajar tentang munajat pada Allah. Manusia ini jika kita berjaya mengajar mereka bahawa tentang kewujudan Allah, dan Allah itu mendengar doa kita, dia mendengar bisikan kita. Sesiapa yang bangun tahajud, solat, dia akan tahu. Kita kadang-kadang 2 jam duduk doa bersendirian dengan Allah. Kita tak cerita pun Allah tahu. Tapi Allah suka hamba-hambanya yang ilhah, hamba-hamba dia yang bercerita, yang mengadu, yang merengek, orang kata, yang memujuk. Nabi SAW bila kena ujian di Taif, dalam riwayat, walaupun dibincangkan tentang kedudukan riwayat disebabkan oleh kerana An'anah Muhammad ibn Ishaq, tapi dalam riwayat yang dihasankan oleh sebahagian ulama, Nabi kata Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi. Ketika Nabi kena luka, dilontar berdarah, kaki semua turun sampai ke kaki. Sedih, orang Mekah buang, orang Taif pergi nak berdakwah, orang Taif halau, bukan setakat halau, budak-budak baling batu, hina. Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati. Ya Allah, aku mengadu padamu lemahnya kekuatanku. Wa qillata hilati, sedikitnya hilahku. Wa hawani 'alan nas, hinanya aku ini di sisi manusia. Anta rabbul mustada'afin wa anta rabbi. Engkaulah Tuhanku, engkaulah Tuhan orang-orang yang ditindas, dan engkaulah Tuhanku. Ila man takiluni, kepada siapa kau nak serahkan aku ni wahai Tuhan? Oh, Nabi macam dialog, Nabi tanya. Ila ba'idin yatajahamuni, kepada orang jauh yang tak suka kat aku bermasam. Am ila aduwin malaktahu amri, ataupun kau nak biarkan aku dibuat oleh musuh-musuh yang menguasai urusanku. Illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali, tapi tak apalah, kalau kau selagi mana kau tak marah, aku tak kisahlah ya Allah. Nabi, orang kata Nabi macam munajat. Dalam bahasa kita ni macam kita merengek lah, apa ya Allah, apalah nak aku ni buat apa, macam tu. Allah suka, Allah dengar. Satu orang, ya Allah, kenapalah berlaku pada aku ni, susahlah aku ni, dah lah sakit. Kita, antara kita dengan Allah, bukan biar abang ustaz tu, kalau abang ustaz dia kata apa dah doa macam tu dia mungkin kan, tapi ini antara hamba dengan Allah. Kita tak cabar Allah, kita tak cerita Allah tahu. Tapi Allah suka hamba yang berbicara dengan dia, hamba yang datang kepadanya. La malja'u wa la manja'u minka illa ilaika, tidak ada tempat pergi dan tidak ada lari melainkan padamu. Maka kita, sebab itu orang ini kalau dia ajar kepada mereka tahajud, dia ajar kepada mereka bersendirian tu doa pada Tuhan, bersendirian tu sebut segala masalah. Sebab tu semua orang yang lalu ini kita akan tahu kita semua ada masalah. Tapi bila kita bangun malam tahajud, sujud, kita doa, kita merintih,
lega kita rasa. Pertama, kita dah sebut pada yang maha berkuasa. Yang kedua, kita tahu dia tak akan sia-sia. Kita sebut macam mana pun, paling pertama tentu dah dia bagi pahala. Yang kedua, segala doa tu dia simpan di sisinya. Dia jumpa kita di akhirat besok. Mana yang kau tak dapat di dunia ni, aku nak bagi hari ni lebih daripada tu. Yang ketiga, kemungkinan dia bagi terus kepada kita di dunia ini. Yang keempat, kemungkinan juga dia tak bagi yang kita minta, tapi dia bagi kebaikan yang lain, atau dia elokkan kita daripada bala yang lain. Bila kita ada fiqh doa, kita fahamkan orang untuk berbicara dengan Tuhannya. Berbicara dengan Tuhan. Pergi kepada Tuhan. Pergi kaunselor bukan tak boleh. Boleh lah kaunselor boleh dengar. Kalau comel sikit, kaunselor dengar lama sikit. Kalau korang comel, dia dengar sekejap je. Kan? Kan? Jadi, kalau manusia ini pergi, diajar kepada dia untuk berbicara dengan Tuhannya, maka tentu insya-Allah mudah-mudahan banyak masalah kemurungan ini dapat diselesaikan. Fiqh doa, kita kena ajar orang untuk berbicara dan berdialog dengan Tuhan, berdoa dengan Tuhan, bercakap dengan Tuhan. Cakap dengan Tuhan tak perlu ambil masa. Time bila nak jumpa, kena naik kereta, kena bawa motor, kena pergi booking waktu. Anytime boleh bercakap dengan Tuhan. Sebab itu ini adalah ubat yang paling sekali. Sebab tu Nabi SAW, apabila Nabi, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, wahai orang yang berselimut, bangun malam melingkar sedikit. Kenapa berselimut? Riwayat kata, bila Nabi pergi, orang semua cakap tentang Nabi ni, Muhammad ni apa, menyusahkan masyarakat, Muhammad menyesatkan masyarakat, memecah belahkan. Orang tu cakap nak ambil tindakan, orang ni nak ambil tindakan. Nabi balik, Nabi selimut. Kerisauan. Selimut dia muzammil. Nabi dalam riwayat kata zammilu, dalam riwayat zammiluni itu ketika Nabi balik daripada mendapat wahyu. Maksud orang manusia ni bila dia ketakutan, dia susah hati, memang dia cenderung untuk tidur supaya dia tak ingat benda tu, dia dapat lupa, ataupun dia nak bersendirian, dia kalau boleh dia nak putuskan pandangan dia daripada alam sekeliling dia. Tapi Quran kata, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, wahai orang yang berselimut, bangun malam kecuali sedikit. Yang ni bangun buat apa? Berdialog dengan Allah. Bangun salat, inna laka fin nahari sabhan tawila. Siang kau sibuk banyak. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwa muqila. Tapi waktu malam lebih tenang, lebih berbicara dengan Allah, lebih terasa. Apa yang disebut itu lebih terasa. Itu ubat dah. Itu ubat dah. Sebab tu kalau jadi kaunselor pun kena ajar hal ini kepada orang-orang yang di bawah kita, insya-Allah.